tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi kepada slide yang tadi, iaitu pendedahan percanggahan kepentingan menurut Seksyen 44B1. Bila kita memegang satu jawatan atau memiliki suatu harta, kita hendaklah mengisytiharkan hakikat, jenis dan juga takat percanggahan yang mungkin berbangkit pada mesyuarat pertama lembaga yang diadakan. So maknanya kita kena isytiharkan secepat mungkin. Selepas saja kita dilantik dalam mesyuarat agung, kita kena isytiharkan. Selalunya orang tak buat pengisytiharan dalam mesyuarat pertama lembaga. Selalunya kita buat mesyuarat pertama lembaga untuk pelantikan 3 jawatan kuasa yang utama. Selepas itu kita buat mesyuarat lembaga, barulah kita akan masukkan tentang pendedahan kepentingan ini, ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita, kalau kita lupa nak dedahkan, kalau kita tak isytiharkan, kita boleh didenda. Lepas tu kita kena tengok selepas dia menjadi seorang anggota lembaga atau ketua pegawai eksekutif suatu koperasi, atau jika dia telah pun menjadi seorang anggota lembaga atau ketua pegawai eksekutif suatu koperasi, selepas dia mula memegang jawatan atau memiliki harta yang melaluinya percanggahan itu mungkin berbangkit. So sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan, misal kata kita ada percanggahan kepentingan, anak kita masuk tender dalam koperasi. So kita kena buat pendedahan kepentingan dalam mesyuarat lembaga, mengatakan bahawa anak kita juga memasuki tender yang ditawarkan oleh koperasi, dan kita minta lembaga memutuskan, masa kita membuat keputusan itu, kita minta daripada mesyuarat supaya kita keluar seketika, bagi ruang dan peluang kepada lembaga untuk membuat keputusan tanpa kita, So maknanya dia orang akan membuat keputusan sama ada untuk memilih anak kita yang memenangi tender ataupun sebagainya. Tu kita kena dedahkan dulu kepentingan itu kepada semua anggota-anggota yang hadir, supaya mereka jelas bahawa anak kita juga telah memasuki tender. Apa yang biasa orang buat, so bila dalam mesyuarat lembaga anak kita masuk tender, itulah kita akan tekankan supaya koperasi pilih anak kita sebagai pembekal, So kita tak naklah perkara-perkara macam itu kita lakukan di dalam koperasi kita. Seelok-eloknya kita beritahu, kita dedahkan terlebih dahulu, dan semasa keputusan dibuat, kita minta diri daripada mesyuarat untuk kita keluar, membagi ruang dan peluang kepada anggota-anggota lembaga yang lain untuk membuat keputusan, tanpa kita ketahui. So itu yang paling penting di dalam koperasi. Kalau kita tengok Seksyen 44B2 ni, tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana anggota lembaga ataupun ketua pegawai eksekutif yang tidak mematuhi subseksyen 1 melakukan satu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok denda yang dikenakan ini adalah amat berat sekali, tapi kerjanya yang harus kita lakukan adalah mudah sekali. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tepuk dada, tanyalah selera sama ada tuan-tuan nak perlu buat pendedahan ataupun sebaliknya. Selalunya kalau kita ada kepentingan, kita tidak akan dedahkan kepada umum. Selalunya kita akan senyap-senyap, tapi kita tengok dia punya denda banyak, adalah lebih baik tuan-tuan dan puan-puan untuk mendedahkan apa-apa saja kepentingan yang ada kepada kita sebagai lembaga ataupun CEO kepada koperasi melalui mesyuarat lembaga. Itu yang sebaik-baiknya untuk kita mengukuhkan integriti dalam diri kita, nak memastikan ketelusan anggota-anggota lembaga ini, sebab kita sebagai anggota lembaga, kita yang dilantik oleh anggota untuk memikul tanggungjawab dan amanah daripada anggota-anggota untuk memacu kejayaan koperasi. Kalau lembaga tak memacu kejayaan koperasi, lembaga tak buat apa, koperasi kita tidak akan ke mana-mana. Nanti kita juga akan dipersoalkan kemudian hari. So tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti seketika dan kita sambung selepas ini. Sekian, terima kasih.